Okey, baik. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pembacaan tafsir surah Al-Kahfi. Alhamdulillah kita pun dah habis belajar surah ayat-ayat 8 ayat pertama yang ini berada dalam episod yang pertama. Baik. Kalau kita lihat episod yang pertama, kita membicarakan mengenai kesempurnaan Al-Quran dan kepercayaan orang musyrik. So itu Alhamdulillah ayat 1 hingga ke 8. Hari ini insyaAllah kita akan sambung episod yang kedua. Episod yang kedua ni ayat berapa? Ayat 9 hingga ayat 26. Okey, ayat-ayat ini di mana Allah menceritakan mengenai kisah Ashabul Kahfi. Baik, mari kita buka muka surat yang ke-48. Okey, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas Allah menyebutkan tentang dunia yang Allah hiaskan dengan pelbagai tumbuhan, binatang, sungai-sungai dan sebagainya, Allah menyebutkan pula mengenai peristiwa yang menunjukkan kekuasaan Allah, iaitu peristiwa Ashab Al-Kahfi. Musyrikin Makkah beranggapan bahawa Nabi Muhammad tidak tahu peristiwa Ashab Al-Kahfi ini sehingga ingin menguji sama ada bagi dia tahu mengenai kisah ini atau tidak. Jadi hari ini kita akan masuk ke ayat yang ke-9. Ayat 1 hingga 8 dah hafal? Allah. Tak apa, insyaAllah kita baca tiap-tiap minggu. InsyaAllah satu hari nanti kita akan mampu untuk hafal ke 10 ayat yang pertama. Kita ada lagi berapa minggu ni kita dah habis. Tengoklah hari ni boleh habis ke tidak ayat 9 dengan ayat 10. Baik, insyaAllah. Jadi kisah Ashab Al-Kahfi, Ashab Al-Kahfi ni berhadapan dengan masyarakat yang kufur. Jadi kisah mereka ni kenapa Allah bawakan kepada Nabi Muhammad? Kerana ketika penurunan surah Al-Kahfi ini, masyarakat ataupun umat Islam di Mekah juga sedang menghadapi perkara yang sama. Sedang ditindas oleh orang-orang yang tidak beriman. Okey? Jadi kita tengok ayat ke-9. Bila Allah dah cerita pasal Nabi dah tak pandang, Allah dah pujuk Nabi, tak payah sedih, let go. Diorang kalau tak nak beriman, tetap tak nak beriman. Lepas tu Allah ceritakan pula betapa dunia ini satu persinggahan. Dunia ini tempat yang cantik. Tempat yang cantik bukan hanya untuk kita bersyukur kepada Allah, tetapi untuk Allah uji mereka yang beriman. Dalam kecantikan dunia yang ada ini, apa yang kita lakukan? Jadi siapa yang Allah pandang? Mereka yang lakukan kebaikan. Lepas tu Allah cakap juga, bila dunia yang cantik, secantik-cantik, seindah-indahnya ini pun juga Allah mampu untuk jadikan seperti tanah yang tandus. Maknanya Allah mampu untuk lakukan apa jua. Alright? Jadi masuk ke ayat ke-9 di mana Allah mula menjawab persoalan yang diajukan oleh musyrikin Mekah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayatnya berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Am hasibta, adakah engkau menyangka wahai Muhammad, anna ashabal kahfi, bahawa kisah ashabul kahfi warraqimi dan ar-raqim, kanu min ayatina, itu sahaja yang menakjubkan, tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami, ajaba, itu sahaja ke yang menakjubkan? Kanu min ayatina ni yang colour biru. Maksud kanu min ayatina ni tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Kalau ajaba ni bermaksud apa? Menakjubkan. Jadi dalam ayat ke-9 ni lebih kurang Allah cakap apa? Adakah kau menyangka kisah Ashabul Kahfi ni je ke yang menakjubkan? Benda ni je ke yang miracle dalam Al-Quran? Okey, so lebih kurang macam itu. Jadi mari kita baca apa kata Dr. Zahazan mengenai tafsir ayat ini. Okey? Allah membalas kembali permintaan musyrikin Mekah dengan menghiburkan hati Nabi tentang peristiwa berkenaan Ashab Al-Kahfi. Tidaklah begitu menakjubkan jika ingin dibandingkan dengan kekuasaan Allah yang lainnya. Contohnya penciptaan langit dan bumi serta pentadbirannya adalah lebih menakjubkan. Bagaimana Allah dapat menjadikan setiap yang ada di muka bumi bermanfaat buat manusia.
Saya akan bacakan sampai habis apa yang Dr. Zazan cakap. Cara Allah membalas menerusi pertanyaan yang berbalik kepada Nabi, iaitu menerusi perkataan am hasibta, yang bermaksud adakah kamu menyangka wahai Muhammad. Pada hakikatnya menurut Al-Alusi bukanlah ditujukan kepada Nabi sahaja, kerana sudah tentu Nabi mengakui kekuasaan Allah yang lebih besar daripada hanya menidurkan Ashab Al-Kahfi. Namun dalam kata lain, Allah seolah-olah mengatakan kepada mereka, ketahuilah ia adalah satu keajaiban. Seperti juga mengatakan, adakah kamu mengetahui orang tersebut melakukan sesuatu, sedangkan perkara tersebut telah pun dilakukan dan sedia maklum oleh orang lain. Pendeknya, perkataan Al-Hasibta ini adalah untuk menghiburkan hati Nabi yang mungkin rasa tertekan dengan soalan orang kafir. Pada masa yang sama, Allah juga menyindir orang kafir kerana kecetikan ilmu mereka dalam memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jadi kalau kat sini kalau kita tengok perkataan pertama, am hasibta, adakah kamu menyangka? Ta itu siapa? Ta itu kamu. Alright, ta itu, kalau saya dah bulatkan tu, ta, kamu. Kamu berbalik kepada siapa? Berbalik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Ashabul Kahfi ni siapa? Ashabul Kahfi ini adalah sekumpulan pemuda yang bersembunyi di dalam gua. Baik. So, and then warraqimi. Warraqimi ni apa pula? Papan, okey, kat sini saya bacakan dalam buku ni. Al-Kahfi merupakan sebuah gua di pergunungan, manakala Ar-Raqim pula, menurut Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, ialah papan yang ditulis padanya kesemua nama-nama Ashabul Kahfi beserta kisah mereka dan diletakkan di pintu gua tersebut. Adapun Ibnu Abbas berpendapat ia adalah nama lembah. Adapun Ka'ab Al-Ahbar berpendapat ia adalah nama sebuah kampung di mana Ashab Al-Kahfi bersembunyi. Terdapat juga pendapat yang mengatakan Al-Raqim merujuk kepada anjing Ashab Al-Kahfi. Apa cerita anjing pula ni? Nanti bila kita masuk kisahnya, nanti kita tahulah kenapa Allah sebut anjing dekat sini. Okey? Jadi kanu min ayatina ini tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Ajabah bermaksud menakjubkan. Baik. Jadi kalau kita lihat surah Al-Kahfi ini dipanggil surah Kahfi, Al-Kahfi ini maksudnya apa? Gua. Betul lah, menariknya bahasa Arab ni sebenarnya banyak bahasa lain ini dia ambil daripada bahasa Arab. Kalau saya bahasa word kahf. Kahf kan? Kalau English sebut apa? Cave. Lebih kurang kan maknanya kan? Masya-Allah kan? Alright. So kahf Al-Kahfi ni, gua ini, dia punya karakteristik of gua ni terang ke gelap? Gelap, sangat gelap kan? So kalau kita masuk gua, kita perlukan apa? Cahaya. Mana nak dapat cahaya tu? Apa dia? Daripada nur uduk. Okay, tadi lah. Mana dapat cahaya? Matahari? Macam mana dapat masuk matahari masuk gua? Mesti ada lampu, torchlight ke ataupun lilin ke, apa sahajalah yang boleh mendatangkan cahaya. Jadi, menariknya surah Al-Kahfi ini, kalau kita baca sahaja tanpa mengkaji, kita tak akan dapat hikmah-hikmah yang Allah nak bawakan dalam surah Kahfi ini. Maka kita ibaratkan Kahfi ini dalam ini adalah surah Al-Kahfi itu sendiri, dan bila masuk perlu ada lampu. Dan lampu itu ibarat apa? Ibarat ilmu yang perlu kita ada untuk kita faham apa yang Allah nak sampaikan dalam surah Al-Kahfi ini. Kerana ini merupakan, yang saya dah cakapkan, Al-Quran ini bahasa Arabnya amat tinggi. Jadi kadang-kadang kalau kita baca tafsirnya, bahasa Arab ni kadang-kadang bila kita melayukan, dia punya word Melayu dia pun macam, orang kata macam tak do justice to the words. Macam itu. Sebab tu nak kena tadabbur. Nak kena faham, nak kena kaji di sebalik apa Allah maksudkan dengan setiap perkataan yang Allah turunkan. Okey, dan setiap perkataan yang Allah turunkan itu pasti ada makna-makna tersembunyi yang Allah nak kita kaji. Dan kaji, dan kaji. Kalau kita lihat Al-Quran ini diturunkan bila? Like 1000 years ago, betul tak? 1400 tahun yang lepas. Tahun ni 1445. Betul? 1445 dah.
Okay? So, jadi kalau kita lihat Al-Quran itu relevan tak sampai sekarang? Relevan, masih relevan. Okay, hatta hingga sekarang masih ada ilmu-ilmu baru yang kita dapat daripada Al-Quran. Bukan dah dikaji 100 tahun yang lepas, kita kaji balik, tidak. Malah setiap kali Al-Quran itu dikaji, pasti akan mendatangkan benda-benda yang baru. Okay, benda-benda yang baru. Hari tu saya terlupa nak baca dekat dalam buku ni. Nanti kalau muslimah sekalian ada masa, bila buka buku, cuba tengok page dekat akhir page episod 1. Dekat situ dia ada tunjuk ni page 42. Page 42 ni pun menarik. Ini adalah, dia tak ada kena-mengena sangat dengan Al-Kahfi, tapi dia nak cerita pasal keajaiban Al-Quran itu sendiri. Okey, keajaiban Al-Quran itu sendiri. Kena dekat dalam Al-Quran kan dah diturunkan 1000 tahun yang lepas, tapi dalam Al-Quran dah ceritakan dah macam mana terjadinya janin. Tetapi dalam sains dunia, benda ni hanya mereka hanya dapat tahu mengenai perkara tersebut hanyalah beberapa ratus tahun yang lepas. Okey? Jadi sebab tu macam kita dah cakap kan, ada banyak orang yang bila saintis-saintis mengkaji dan melihat Al-Quran membawa cerita yang sama, mereka akan beriman. Walaupun tidak semua, tapi kebanyakan daripada mereka. Okey? Jadi, berbalik kepada lampu dan surah Al-Kahfi ini, so maknanya lampu itu ibarat ilmu. So kita nak kena belajar, kita nak kena faham, baru kita tahu di sebalik ayat ni kenapa 10 ayat pertama sebagai protection daripada fitnah Dajjal. Kenapa 10 ayat terakhir sebagai protection daripada fitnah Dajjal. Kenapa surah ini diturunkan. So kalau kita ada ilmu-ilmu ini, bukan hanya surah Kahfi, tetapi semua surah-surah dalam Al-Quran. So bila kita baca Al-Quran, kita akan dapat hayatinya dengan lebih. So ini adalah antara usaha-usaha kita untuk kita, bila kita baca Al-Quran, kita dapat baca dengan jiwa yang penuh. Dengan jiwa yang memahami. Oh, aku dah belajar dan aku faham apa yang Allah nak cakap ni. So Masya Allah kan, bila kita baca sebagai parrot, salah tak salah, kena baca Al-Quran. Faham tak faham, teruskan baca. Kerana itu adalah penyucian lidah dan jiwa. Tetapi kalau kita faham, kita baca penuh dengan jiwa, ianya merupakan penyucian minda kita juga. So maknanya sebab itu sebagai muslimah, dari hari ke hari nak kena upgrade lah. Tak boleh stagnan sama je daripada dulu sampai sekarang sama. Tak boleh. Kita nak kena usaha untuk bangun untuk kita capai destinasi yang sama. Alright, apa destinasi kita? Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu adalah penghidupan kita selama-lamanya kan. Jadi kita nak capai destinasi yang sama. Alright. Jadi dan surah Al-Kahfi ini juga mengajar, kalau kita lihat ayat sebelum ni kan, mengenai betapa Allah ciptakan dunia ini begitu cantik, tetapi untuk menguji. Kenapa untuk menguji? Kerana penyakit umat akhir zaman ini adalah lagi makin ramai yang cinta dunia dan takut mati. Siapa yang dekat sini dah ready dah untuk pergi meninggalkan dunia? Soalan susah kan? So maknanya apa, macam dia bukan, okey, bila saya tanya soalan ni untuk diri saya jugalah. Bila saya tanya soalan, siapa yang dekat sini dah ready untuk meninggal dunia? Apa perkara pertama yang terdetik dalam fikiran kita? Adakah kerana amalan ataupun kerana tanggungjawab yang bakal kita tinggalkan? Tak perlu jawab lah. Jawab diri sendiri je. Okay. So, dekat situ pun kita nak kena lihat juga. So, okay. Amalan kita belum cukup. Terdetik juga tanggungjawab kita ni macam mana? Kita mampu tak untuk tinggalkan mereka ketika ini? Walaupun tak mampu, kalau ajal sampai jugalah. Tapi ini adalah preparation kita kan. So, macam wasiat dah buat belum? Ini perkara penting ni. Kena buat. Dalam duit rumah tu dah nominate belum CPF? Tu semua adalah perkara-perkara yang terasa tak apalah, anak-anak kita baik. Tak, kita ini sebagai, dah masuk cerita lain lah. Kita ini sebagai seorang yang ada ilmu, seorang yang beragama, kita nak kena pastikan apabila kita meninggal dunia, kita tak meninggalkan beban terhadap ahli keluarga kita yang masih hidup. Jadi saya cadangkan selepas ini pergilah jumpa, pergilah cari mana-mana financial consultant ke apa,
untuk pergi belajar mengenai harta pusaka ini. Okey, ada banyak benda yang kita perlu buat sebelum kita meninggalkan dunia. Betul lah, sebelum kita meninggal dunia. Okey? Baik, sambung. Lirik nanti kat situ. Okey. Jadi sebab itu Nabi Muhammad SAW ajar kita apa? Apabila kita bangun tidur, apa perlu kita buat? Apa perlu kita buat? Alhamdulillah. Lagi? Sebab tu Nabi ajar kita untuk baca doa ini ketika kita bangun daripada tidur. Apa doanya? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi ma'ahyana, yang menghidupkan kami selepas ba'dama amatana, selepas mematikan kami ataupun menidurkan kami, wa ilaihin nusyur. Apa maksud wa ilaihin nusyur? Dan hanyalah kepadamu kami kembali. Okey, ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi setiap kali kita bangun tidur. Berapa ramai daripada kita hari ini yang baca doa tu tadi? Tak payah jawab diri sendiri. Okey, jadi kenapa? Kerana doa ini dalam satu hari sebenarnya banyaklah doa, tapi ini adalah doa permulaan kita buka mata. Sebelum ambil handphone, matikan alarm ataupun cek WhatsApp ataupun cek apa-apa pun, kita mulakan doa ini. Kerana ini mengingatkan kita kepada kematian yang pasti akan ada. Pasti. Okey, sebab dalam Islam tidur yang kita tidur ni diibaratkan seperti kita mati. Sebab awak sadar tak bila tidur? Apa jadi kat rumah? Tak sadar kan? Tak sadar. Kita tak ingat kadang-kadang. Kadang-kadang lagi kalau dapat deep sleep. Lagilah, tak apalah jadi kat rumah tu. Lagi tak tahu. Betul tak? So maknanya kita tak berada dalam keadaan yang sedar. Kita tak berada dalam keadaan yang sedar. Sebab tu kita mengucapkan Alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah apabila kita apabila kita diberikan kesempatan untuk hidup sehari lagi. Okey, untuk kita hidup sehari lagi. Jadi, ini adalah kalau kita lihat apa sahaja yang Nabi ajar ataupun apa sahaja yang Nabi cakap, ini adalah hadis-hadis Nabi kan. Nabi bukan sahaja cakap kepada sahabat, Nabi bukan sahaja cakap kepada para isterinya, tetapi Nabi tahu dan maklum apabila Nabi sampaikan apa-apa sahaja ilmu pun, Nabi tahu tak hadis ni akan sampai kepada semua umatnya? Tahu. Okey, tahu. So maknanya apa sahaja hadis yang Nabi sampaikan, walaupun itu adalah ketika mana Nabi bersama isteri, tetapi itu adalah juga nasihat untuk para isteri yang lain. Apabila Nabi nasihat kepada orang yang suka marah, itu juga adalah nasihat kepada semua umat-umat yang lain. Ada satu cerita ini, ada satu ketika Nabi ni dia sembelih kambing. Okey, Nabi ni sembelih kambing. Lepas tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kira masak untuk tetamu yang datang. Okey, so banyak tetamu lah, para sahabat dan sebagainya. Jadi Aisyah masak, so yang datang ni ramai. Biasalah kita kalau pergi kenduri kahwin kan, ada tak orang yang makan seadanya, tapi ada orang yang makan seadanya. Ada yang makan tak apa-apa nak makan. Tetapi ada pernah nampak tak orang yang makan semakan-makannya? Pernah tak? Pernah kan? Ada orang, ya Allah, masa tak pernah makan sebelum ni kan? Orang suka. Kadang-kadang orang memang suka pergi makan dekat jemputan. Jadi di kalangan tetamu Nabi Muhammad pun begitu. Ada yang makan memang semakan-makannya lah. Jadi apabila tetamu ramai dah datang, dah habis, so Nabi sembelih satu kambing ni kan. Jadi yang tinggal hanyalah sedikit. Jadi apa Sayyidatina Aisyah cakap? Sayyidatina Aisyah macam, yelah orang tu dah masak, betul tak? Dah masak, dah pagi, dah penat. At least nak makan dah juga, betul tak? Jadi Sayyidatina Aisyah cakap dengan Nabi, dia macam, kira macam dah tinggal, dia bukan tinggal berdua je tau, ada lagi few family members lah dekat situ. So Aisyah cakap, oh tinggal satu bahagian je kambing ni. So Aisyah cakap gitu je, tak adalah cakap, alah, diorang ni makan 30 je, tak ada. Aisyah cuma cakap tu je.
Macam tinggal satu bahagian je. So macam, apa Nabi cakap, menariknya apa yang Nabi cakap ni, Nabi cakap, bukan macam tu Aisyah. Yang tinggal ini, kepada kita ni satu kambing kan. Sebenarnya ini bukan bahagian kita. Yang bahagian kita tu, yang orang makan banyak-banyak tadi tu. Bahagian kita yang mana yang orang makan banyak-banyak tadi. Sayangnya ini yang tak habis. So apa poinnya nak sampaikan? Itu semua nampak kambing tu dunia ke akhirat? Dunia. Kambing tu dunia lah kan, memang dekat dunia. Tetapi apabila kita menjamu orang, ini adalah saham-saham yang kita kumpul untuk akhirat kelak. Tapi kalau kita setakat jamu orang untuk tak ada niat sedemikian, rugilah. Kita rugi duit aja tu. Tak dapat saham akhirat apabila kita tak menjamu orang dengan ikhlas ataupun tak menjamu orang dengan baik. Okey? Jadi Nabi cakap sebenarnya bahagian kita adalah semua tadi, tapi tu dah habis makan. Sayangnya ni tak habis makan. Hebatnya Nabi tahulah. Bila dia cakap dengan itu, bukan dia cakap dengan Aisyah je sebenarnya, tapi dia cakap dengan semua daripada kita ini. Itulah sikit-sikit pelan-pelan macam mana kita nak didik hati kita untuk bukan tinggalkan dunia, tetapi untuk lebihkan akhirat daripada dunia. Itu juga yang Allah cakap, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji mereka ni siapa yang nak melakukan kebaikan. Tapi melakukan kebaikan tahap tu je. Jangan sibuk lepas besok pergi pasar. Oh semalam aku beli satu kambing, aku jamu orang, ramai orang datang. Seronok orang makan. Hati-hati. Sebab kadang-kadang kita cakap tak ada niat. Tapi bila, ya ke bagus. Bila orang dah start puji, bagusnya kau je, masak kau memang sedap. Ramai orang makan, ya Allah tahu aku datang. Bila orang dah start puji, tiba-tiba hati akan terdetik. Sebab syaitan dan rejim-rejimnya ini tidak akan sesekali melepaskan peluang untuk sentiasa menghasut hati kita untuk untuk merasakan perasaan-perasaan yang mazmumah, perasaan-perasaan yang tidak baik. Okey? Jadi itu adalah kira nak cerita pasal ini adalah cabaran kita sekarang ni. Untuk sebab tu ada orang kadang-kadang macam dinasihatkan untuk sentiasa pergi ziarah apabila mendengar berita kematian orang lain. Okey, kerana itu dapat mengingatkan kita kepada kematian. Mengingatkan kita kepada kematian. Bila kita sentiasa ada death in mind, maka setiap ibadah yang kita lakukan itu kita akan lakukan dengan sesungguh-sungguhnya kerana kita tahu ajal dengan kita ni hanyalah sejangka sahaja. Sejengkal benda. Sejengkal sahaja. Okey? Baik. Kita sambung ayat yang seterusnya. So mana dekat sini Allah cakap Ashabul Kahfi ni okeylah miracle, tapi bukanlah yang paling menakjubkan yang aku pernah buat. Okey, kalau kita tengok penciptaan langit dan bumi, penciptaan cahaya itu sendiri, benda-benda itu sebenarnya lagi menakjubkan. Sebab saya pernah tengok video planet ni. Saya ni sains tak berapa lah kan. Bukan tak berapa, memang tak pandai. Okay, saya pernah tengok video planet ni. Dia punya zoom sampai tak sudah zoom dia. Tetapi setiap zoom tu akan ada universe yang lain. Bukan universe lah, ada cerita Marvel pula. Dah kira macam adalah planet yang lain, ruang yang lain, benda lah lagi. Tapi macam nak cerita tu, itu baru dekat dunia tau. Baru dekat dunia je Allah dah ciptakan satu perkara yang kita tak mampu nak kaji seumur hidup kita. Apatah lagi dekat syurga nanti. Yang mana memang Allah dah prepare untuk kita hidup selama-lamanya. Dunia ni hanyalah sementara. Tetapi perfection, kesempurnaan yang Allah cipta dekat dunia ini dah Masya Allah sangat. So bayangkan kesempurnaan yang Allah akan bawakan dekat syurga nanti. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Ayat seterusnya apa? Ayat seterusnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ. Ingatkah peristiwa ketika serombongan orang-orang muda
ilal kahfi, pergi ke gua. Faqalu, lalu mereka berdoa, Rabbana atina, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami min ladunka rahmah, rahmat dari sisimu, wahai lana, dan berilah kemudahan-kemudahan, min amrina, serta pimpinan kepada kami, rasyada, untuk keselamatan agama kami. Ini adalah doa yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita juga. Doa ini bila saya kaji, ya Allah, Masya Allah, doa ini sangat bagus. Okey, jom kita baca apa yang Dr. Zazan tulis dalam buku dulu. Okey, page ke-50. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengingatkan mereka tentang segolongan pemuda yang melarikan diri daripada kaumnya kerana agama. Mereka cuba untuk mengelakkan diri daripada kesesatan penyembahan berhala yang menimpa kaum mereka. Tafsir Al-Tabari turut mengemukakan bahawa mereka melarikan diri daripada Raja Daqyanus yang zalim, yang memaksa rakyat untuk menyembahnya. Apabila mereka memasuki gua tersebut, lantas mereka berdoa untuk mendapat petunjuk daripada Allah, menjadikan mereka orang-orang yang mendapat hidayah dan jauh daripada kesesatan. Okey, baik. Mari kita tengok. So, iz awal, ya Allah, dia turun lagi kat situ. Iz awal. Awal ni maksudnya apa? Salah, bukan kamu menyangka tu salah. Nanti saya betulkan slide sebelum saya kasih. Awal ni maksudnya berkumpul, bersama-sama. Abaikan yang kamu menyangka ni daripada slide tadi tu, yang masih tahu tu. Tak tahu kenapa masih kat situ. Okey, awal ni apa? Iz ni jika. Iz ni ingatlah. Okey, ingatlah peristiwa. Okey, awal ni berkumpul bersama-sama, berlindung daripada sesuatu. Okey, awal ni bermaksud sama ada dia berkumpul sama-sama ataupun dia berkumpul sama-sama ni sebab tengah berada dalam keadaan ketakutan. Okey, itu awal. Maksud awal. Awal ni perkataan tu lah iz awal fityatu awal. Okey, al-fityatu ni apa pula? Al-fityatu ni bermaksud beberapa orang pemuda. Okey, dalam bahasa Arab ni dia ada macam-macam, dia sebenarnya ada banyak word yang boleh digunakan. Okey, antara yang lain pemuda. Kita cakap fityah ni beberapa pemuda, betul tak? Antara yang lain dalam Al-Quran, bukan dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, pemuda juga disebutkan sebagai syab ataupun syabab. Okey, syab ataupun syabab, boleh kita ambil syabab je lah. Syabab ini juga beberapa orang pemuda. Tetapi kenapa Allah gunakan perkataan fityah instead of syabab dalam ayat ini? Okey, perbezaannya adalah al-fityah ini adalah sekumpulan pemuda yang matang dalam membuat keputusan. Maknanya diorang bukan pemuda yang biasa-biasa, tetapi pemuda yang boleh berfikir secara matang dan boleh membuat keputusan yang betul. Bukan betul lah, keputusan yang matang. Okey, tapi kalau syabab ini adalah pemuda juga, tetapi secara general. Secara general. So kalau kita tengok anak-anak muda sekarang ni, mereka ni adalah syabab, tetapi hanya segolongan adalah fityah. Tak boleh kita cakap mereka ni fityah sebab kita tak tahu macam mana diorang punya cara berfikir. Okey, tetapi mereka dalam golongan orang-orang yang bersembunyi di dalam kahfi ini, pemuda-pemuda yang bersembunyi di dalam surah Al-Kahfi ini adalah golongan fityah. Mereka yang mampu untuk berfikir secara matang dan mampu untuk membuat keputusan dengan cara yang matang. Tetapi saya sambung dulu. Ilal kahfi, ilal fityah tu ilal kahfi. Al-kahfi ni adalah gua. Okey, gua yang mana mereka bersembunyi. Lokasi gua ni pun ada macam-macam pendapat. Ada macam-macam pendapat. Kalau dekat sini dia kata banyak terjadi perselisihan faham tentang lokasi gua. Ada yang mengatakan terletak di Syria, ada pula yang mengatakan di Turki. Akan tetapi banyak yang berpendapat lokasi gua terdapat di Jordan, iaitu perkampungan Al-Rajib atau gua Ashabul Kahfi dalam Al-Quran yang disebut Al-Rakim, terletak 1.5 km daripada bandar Abu Alanda dekat kota Amman, Jordan. Okey, so tetapi ini semua adalah
kajian-kajian sejarah. Saya pernah nampak, saya tak pernah pergi tapi saya pernah nampak yang disebut Rokim ni lah. Bila dia nak masuk gua ni, kat pintu gua tu ada tulis banyak-banyak. Siapa pernah pergi? Siapa pernah pergi ya? Dekat Jordan. Dekat Aman, masya-Allah. Mana pergi? Oh, pernah pergi, masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. So itu dikatakan tempat Ashabul Kahfi. Tetapi 100% wallahu taala alam. Kita pergi, bolehlah, mestilah boleh. Kita pergi dengan tujuan untuk menghayati sejarah tersebut, ceritanya. Okey, guanya mungkin di situ, mungkin bukan di situ. Okey, tapi adakah menjadi masalah? Tidak. Adakah mengunggat keimanan? Tidak. Okey, tidak. Okey? So jadi apabila mereka ini pergi ke gua adalah untuk bersembunyi. Okey, so bersembunyi, Imam Qurtubi dia definisikan asingkan diri ni ada 3 jenis. Okey, asingkan diri apa? Uzlah lah, uzlah. Kalau kita tahu Nabi kita Nabi Muhammad pun pernah beruzlah. Beruzlah ini maksudnya apa? Mengasingkan diri daripada masyarakat ketika itu. Kalau kita lihat samalah waktu Nabi beruzlah pun kerana masyarakatnya ketika itu menyembah berhala, banyak melakukan kekufuran, sehingga Nabi walaupun ketika itu Nabi belum seorang Nabi, ketika itu Nabi dah rasa macam tak, orang kata macam tak betul lah, macam salah. Satu Nabi pergi larikan diri, pergi bersembunyi di suatu tempat yang lain. Untuk apa? Untuk Nabi melakukan, untuk bertafakur lah, untuk berfikir, untuk muhasabah diri dan sebagainya. Okey? Jadi menurut Imam Qurtubi, dia katakan apa? Asingkan ini ada 3 jenis. Okey, yang pertama adalah lari daripada kekejaman ataupun fitnah. Macam yang Ashabul Kahfi ini lakukan. Okey? So maknanya waktu tu masyarakat sedang dilanda fitnah yang teruk. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka pergi mengasingkan diri. Okey, ini yang Ashabul Kahfi lakukan, begitu juga Nabi Muhammad SAW lakukan. Yang kedua, duduk di dalam rumah dan tidak keluar. Ini terjadi ketika zaman sahabat, zaman di mana Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh. Ketika pemerintahan Sayyidina Uthman, masya-Allah, masyarakat ketika itu terlampau banyak fitnah yang melanda. Melanda sehingga para sahabat merasakan tak boleh jadi ni. Jadi mereka ada sebahagian daripada mereka beruzlah di rumah. Maknanya mereka lakukan apa saja di rumah tanpa mereka jejakkan kaki di luar rumah. Itu yang kedua. Yang ketiga ni high level. Okey, ketiga, macam mana cara dia beruzlah? Dia tetap socialize. Socialize ni maksudnya tetap bercampur dengan orang. So apabila dia keluar, dia akan bercampur dengan orang. Bercampur bukan bermaksud mengumpat, tidak. Bercampur maksudnya bertukar pandangan, bertukar fikiran, tetap pergi ke pasar, tetap pergi keluar untuk orang kata networking lah, socialize dengan orang ramai dekat situ kan. Bergaul dengan masyarakat setempat. Tetapi apabila dia bersendirian di rumah atau di mana-mana saja, apabila dia bersendirian, dia akan letakkan standard yang tinggi untuk dirinya sendiri dalam lakukan ibadah terhadap Allah. So maknanya apa? Dia socialize. Kita kadang socialize nanti balik kita fikir-fikir. Agaknya dia apa cakap dengan aku macam itu tadi? Apa agaknya? Kita fikir-fikir. Ataupun kita jumpa barang tapi nak beli tak jadi beli. Tadi aku beli. So maknanya kita akan bawa balik kan? Bila kita keluar, kita akan bawa balik setengah benda tu kat rumah. Tetapi orang ni tidak. Orang ni yang kat luar tu dah habis. Bila dia bersendirian ni, dia akan tumpukan 100% malah lebih untuk dia beribadah kepada Allah ataupun bermuhasabah diri untuk kebaikan diri sendiri. Okey? Ini kalau kita boleh lakukan ni memang masya-Allah lah. Okey? So ini adalah okey. So kita sambung. Ini yang pertama lah, iz awal fityatu ilal kahfi. Senang kan boleh hafal kan? Okey. So faqalu, so bila diorang dekat gua ramai-ramai ni, beberapa orang pemuda ni apabila mereka berada di dalam gua sedang melarikan diri daripada kekejaman. Siapa nama raja ni? Raja Daqyanus ni. Waktu tu raja ni memang sangat zalim dan mereka apa agama yang mereka bawa? Mereka menyembah berhala. So apabila mereka beramai-ramai ini, mereka mengatakan apa? Rabbana atina, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan min ladunka rahmah,
berikanlah kami, kurniakanlah kami rahmah. Saya sebut, kita tengok yang rahmah dulu. Ini rahmah. Rahmah ni apa maksud? Rahmah ini maksudnya kalau dekat dalam kita belajar Rahman Rahim ataupun kita belajar rahmah, sakinah mawaddah rahmah, apa maksudnya? Compassion, penyayang. Okey, so kalau kita nak bayangkan betapa Allah ni sayang kepada hamba-hambanya, paling dekat gambaran adalah rahim ibu. Okey, rahim ibu. Okey, so bila kita nak melahirkan anak-anak tu bila dalam perut berada di dalam rahim, betul tak? Okey, bila ketika anak itu dah berada di dalam rahim, belum terbentuk pun, kita dah sayang anak tu, betul tak? Dah sayang sangat-sangat dah. Hatta kita mampu untuk makan ubat-ubatan yang perlu, makan makanan yang sihat, walhal sebelum ni makan selalu benda yang tak sihat. Tetapi kita mampu untuk berkorban untuk melepaskan apa yang kita suka demi kesihatan, demi anak yang berada di dalam kandungan kita ni untuk membesar dengan baik, membesar dengan sihat. Okey, itu dah terdetik sayang. So apabila dia dah start grow, dah start to kick, kita dah rasa pergerakan di dalam rahim. Okey? Bertambah sayang tak? Lagi tu sayang. Kadang-kadang tunggu berjam-jam tengok perut. Nak tunggu dia kick ni pasal kan. Okey? Jadi bila melahirkan pula sakit tak? Sakit. Okey, bagi siapa yang pernah ada pengalaman melahirkan, sakit. Tapi sakit lepas kita marah anak tu? Taklah kan? Okey, tak. Okey, bila anak tu lahir, dengan kuasa Allah sakit tu terus hilang. Okey, lepas tu dah nak bercerita lagi, banyaklah macam-macam dugaan yang datang. Tetapi kasih sayang terhadap, dan kalau kita lihat, bila anak tu keluar, ada benda tak yang sambungkan kita dengan dia? Adalah kan? Apa panggil tu? Uri bersambung dengan yang blood cord tu kan? Apa panggil? Tali pusat. Okey, dan kita akan potong. Betul lah, kita akan potong mana? Bukanlah kita cut the connection, taklah. Kita potong sebab apa? Sebab memang dia dah sebati dengan kita kan. Jadi inilah masanya untuk dia keluar ke dunia menjadi dia sendiri. Okey, menjadi dia sendiri. Okey. Jadi ceritanya adalah bukanlah kita nak samakan ibu ni dengan Allah, bukan janganlah ibu ni macam Allah tau sayangnya. Tidak. Apa yang nak samakan dari sudut hubungan tu. Begitulah hubungan, macam mana hubungan seorang ibu dengan anak, begitulah hubungan kita dengan Allah. Begitulah hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Kerana apa? Kerana bila kita selalu ada that connection, okay, bila kita dah melahirkan anak tu, kita dah potong tali pusat, dia dah kira dah baby, betul lah, makin lama makin dia grow. Dan kita lepas dia keluar tu, kita biarkan ke? Takkan kita sentiasa bagi dia, kita sayang, ada sifat rahmah, ada sifat kasih sayang, kita lakukan khidmat terhadap dia sampailah dia membesar. Dan hubungan kita dengan anak, apa yang menentukan bagaimana kita mendidik dia. Betul? Ada ujian lah, mungkin kita didik baik, anak jadi lain, itu cerita lain. Okay? Tapi kalau kita didik anak sebaik-baiknya, kita akan ada connection tak dengan anak? Masih ada. Anak akan tetap cari kita walau apa jadi dalam kehidupan dia sekalipun. Begitu juga kita dengan Allah SWT. Allah akan beri kita. Allah akan bagi kita kasih sayang. Allah akan bagi kita nikmat. Allah bagi kita segala-galanya. Okey, dalam bagi segala-galanya tetap ada ujian. Sama juga kita dengan anak. Ada kita cakap yes sepanjang masa. Tidak. Benda yang tak baik untuk dia, kita tetap cakap no. Benda yang tidak mendatangkan kebaikan, tetap kita melarangnya. Begitu juga dengan Allah, dengan hamba-hambanya. Benda yang baik, Allah silakan buat. Tetapi benda yang tidak baik untuk kita, Allah larang. Dari sudut hubungan. So kita ini sebagai anak, kita sentiasa kena membalas budi si ibu, membalas jasa si ibu, menyantuni ibu dan ayah. Kita sebagai hamba, kita nak kena sentiasa membalas kasih sayang Allah. Macam mana nak membalas kasih sayang Allah? Dengan cara ibadah, mengikuti apa sahaja suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Pukul berapa sekarang? 11. Okey, boleh lah. Okey, jadi dekat sini
Kenapa tak boleh kita samakan kan rahim ibu kan? Hatta rahim itu pun Allah menggunakan beberapa perkataan kata dasar yang sama. Rahimah, rahmah, rahim, rahman, rahim. Dari kata dasar yang sama. Okey? Jadi tapi bezanya antara seorang ibu ni pun hamba Allah kan? Ibu ni kasih sayangnya ada limitation tak? Ada hadnya tak? Ada. Kalau anak tu dah 10 kali melukakan hati seorang ibu, itulah jadi kisah si tanggang, kisah batu belah, batu bertangkup. Kan? So maknanya ibu ni kasih sayangnya ada batasannya. Macam mana anak tu buat salah, kalau salah sikit-sikit mungkin ibu tu boleh memaafkan. Tapi kalau dah banyak kali sangat melakukan kesalahan yang besar, yang memalukan keluarga, ada ibu dah tak boleh maafkan. Hatta kadang-kadang sekali sahaja ada ibu yang dah tak boleh maafkan. Itu maknanya kasih sayang seorang manusia ada batasannya. Tetapi rahmah Allah terhadap hamba-hambanya tidak pernah ada batasan. Tidak pernah. So rahmah Allah terhadap hamba-hambanya melebihi daripada apa yang kita boleh jangkakan. Okay, rahmah Allah itu terlampau besar. Jadi kalau kita lihat dekat dalam ayat ini, apabila Ashabul Kahfi ni meminta Allah rahmah ini ada banyak. Dia bukan setakat rahmah Allah untuk melindungi mereka, tapi para mufassir mengatakan rahmah ini boleh dijadikan dalam bentuk rezeki. Kerana mereka ini terus lari pergi bersembunyi dekat gua. Ada macam mana dengan makanan, minuman, macam mana diorang punya bekal hidup tak ada Diorang terus pergi bersembunyi sebab dalam ketakutan, betul tak? Tak ada masa nak singgah kedai-kedai untuk beli. Betul tak? Kita kalau tiba-tiba dekat dekat rumah ada 100 ekor lipas. Ada sempat nak selamatkan apa-apa, kita terus keluar rumah, betul tak? Sebab apa? Dalam ketakutan, bila kita dalam ketakutan, kita takkan mampu untuk menyiapkan perkara untuk kita bawa sekali. Okey? So mereka ni kata, so adalah yang pertama rahmat dari sudut rezeki. Macam mana mereka nak hidup dekat dalam gua tu. Yang kedua petunjuk. Petunjuk dari sudut apa? Sekarang ni mereka yang saya cakap tadi, fitiah ni adalah pemuda yang melakukan keputusan yang matang, mampu untuk berfikiran secara matang. Jadi mereka dah buat keputusan ni. Bila diorang buat keputusan ni, bukannya diorang tahu, diorang bukan Nabi dapat wahyu. Diorang adalah manusia biasa, pemuda biasa. Tapi mereka tidak tahu, kita buat keputusan ni betul ke tak betul ni sebenarnya? Kita lari ni betul ke tak betul ni sebenarnya? Mereka tidak tahu. Maka mereka meminta petunjuk daripada Allah kerana yang mereka tahu adalah mereka lari daripada kekejaman kerana mereka tak nak sembah berhala. Mereka nak tetapkan keimanan mereka terhadap Allah di dalam hati. Mereka nak masih beriman kepada Allah. Kerana itu mereka lari. Dan kerana itu mereka percaya bahawasanya Allah akan memberi mereka petunjuk. Okey, petunjuk untuk menunjukkan pada mereka bahawa keputusan mereka ini betul atau tidak, macam mana mereka nak meneruskan kehidupan di dalam gua tersebut. Okey, dan yang ketiga adalah perlindungan. Perlindungan dari sudut apa? Kadang-kadang kita tak tahu, boleh jadi orang-orang ni akan berjumpa dengan gua yang mereka bersembunyi, betul tak? Jadi perlindungan daripada Allah untuk sentiasa untuk menyelamatkan mereka. Okey, cantiknya mereka bukan saja minta Rabbana atina rahmah. Tetapi mereka cakap apa? Rabbana atina min ladunka rahmah. Masih ingat perkataan min ladunka? Kat mana kita jumpa perkataan min ladunka ni? Ingat? Kat mana? Kat mana kita jumpa perkataan min ladunka ni? Ayat nombor berapa? Ayat nombor berapa? Ingat balik. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 2. Miladunka apa? Miladunka apa yang di sisi Allah? Ba'san syadidan kan? Apa azab yang begitu, yang pada Allah ketika itu terlampau besar. So ini the opposite. Miladunka rahmah. Rahmah Allah ni dah cukup besar dah. Tapi diorang minta miladunka. Yang lagi besar rahmat yang kau dah ada ni, yang lagi besar dari sisi kau. So mereka betul-betul meminta pada Allah, kita dah lari ni daripada kekejaman kerana keimanan, nak utuhkan keimanan untuk Allah ni, maka berikanlah kami rahmah yang paling besar di sisimu.
Beza rahmah dengan min ladunka rahmah. Okey, min ladunka rahmah. Okey, ini adalah Rabbana atina min ladunka rahmah ni adalah the first portion of the doa. Okey, part yang pertama daripada doa. Yang part yang kedua daripada doa adalah wahayyi lana min amrina rasyada, dan memudahkanlah kami dalam urusan mempertahankan agama Allah ni. Kira wahai lana, memudahkan kami, min amrina ni urusan mereka lah. Apa urusan mereka? Mempertahankan agama Allah dalam diri mereka. Rasyada. Rasyada ni petunjuk yang berterusan. Okey, petunjuk dalam Al-Quran pun Allah guna ada dua perkataan. Okey, atau lebih. Tapi yang saya nak bawakan hari ni adalah perkataan huda. Huda, hidayah, huda ni bermaksud petunjuk juga. Okey, perkataan huda dengan rasyada. Tetapi perbezaan kenapa mereka gunakan word rasyada instead of huda. Huda ni kan, dia macam, kalau kita tengok macam hidayah kan. Kita tahu hidayah apa betul lah? Bukan kawan hidayah tapi hidayah Allah ni. Kita tahu kan, Allah boleh kasih hidayah, tetapi Allah boleh tarik balik hidayah, betul tak? Allah bagi hidayah ketika ini. Tetapi apabila seseorang hamba tu tak mengambil kesempatan di atas hidayah yang Allah berikan, dia masih boleh terpesong tak? Masih boleh. Cantiknya mereka Ashabul Kahfi ni menggunakan rasyada. Rasyada ni apa? Rasyada ni adalah petunjuk yang berterusan. Petunjuk yang berterusan. Macam mana para ahli bahasa ni menerangkan perkataan rasyada? Kerana dalam bahasa Arab kan, kalau kita nak tahu erti sebenar perkataan itu, kita tengok kata lawannya. Rasyada ni kata lawannya ghoi. Ghoi ni maksud apa? Okay, ghoi ni pula dia sama dengan dalal. Dalal kalau kita baca dalam Fatihah, waladdallin. Apa maksud dallin tu? Di kalangan orang-orang yang sesat. So dalal ni sesat. So kalau dalal kata lawannya sama dengan huda. Huda beri petunjuk, dalal sesat. Rasyada ni kata lawannya ghoi. Yang ni petunjuk yang berterusan. Kalau ghoi ni maknanya apa? Sesat berterusan. Muslimah drive tak? Ataupun pernah jadi duduk sebelah suami ke adik ke kakak ke abang yang drive. Kalau dah sesat, kalau kita dah sesat, dah salah jalan kan? Pernah tak dah salah jalan dah masuk sini? Sekali try masuk sini pula, makin salah. Lalas makin jauh daripada destinasi yang sebenar. Pernah tak? Pernah kan? Itulah ghoi. Kira dia bukan salah sekali tau, patut-patut balik tak? Dia salah, salah lagi. Salah lagi. Salah lagi. Lala dah sebenarnya perjalanan mengambil masa 20 minit jadi 1 jam. Sebab dah salah belok satu kali dah tak boleh nak U-turn dah. Nak kena teruskan berjalan di laluan yang salah. Itu adalah ghoi. Jadi kata lawannya adalah rasyada. Sebabnya apa yang mereka minta daripada Allah ni adalah petunjuk yang berterusan. Mereka minta supaya apa sahaja yang step yang mereka nak lakukan seterusnya ini dibimbingi Allah, dilindungi Allah supaya mereka tidak tersalah membuat keputusan. Okey, so rasyada ini yang mana sepanjang perjalanan mereka ini mereka boleh bezakan antara yang hak dan yang batil, antara yang betul dan antara yang salah. Kerana apa? Kerana mereka ini buat keputusan yang mereka tak tahu betul atau tidak. Jadi mereka begitu mengharap dengan doa Allah. Okey, cantiknya bagi saya masa sikit lagi Cantiknya adalah doa ni saya cakap tadi ada 2 portion, betul tak? Mereka mulakan dengan doa dengan meminta sesuatu yang bersifat kerohanian. Okey, kalau kita minta Allah rahmah Allah bukan sahaja boleh bagi dekat dunia, tetapi Allah boleh bagi juga dekat akhirat. Hatta kalau Allah tak bagi dekat dunia pun tak apa. Yang kita nak rahmah dekat akhirat. Okey, jadi mereka mulakan dengan itu, Rabbana atina min ladunka rahmah, bersifat kerohanian, minta apa yang ganjaran yang boleh ada dekat dunia dan ganjaran yang boleh dekat akhirat. Barulah mereka minta Allah untuk menolong mereka menyelesaikan masalah mereka. Apa masalah mereka? Inilah wahai lana min amrina rasyada. Minta Allah untuk bantu mereka dalam mempertahankan agama Allah dekat dunia ketika itu. Okey. Dan seperti mana kita tahu, macam mana Allah kabulkan doa ni? Macam mana Allah kabulkan doa ni? Jawapannya ada dekat ayat 11. Tetapi secara kesimpulannya Allah menidurkan mereka. Bukan sekejap, lama. Dan kalau kita tengok doa yang dimabulkan Allah ni dipelihara oleh Allah selama beberapa ratus tahun.
Jadi muslimah sekalian, kadang-kadang kita rasa dalam hidup ini ujian seperti tak ada ujung pangkal. Jadi jangan sekali kita uh, apa orang kata underestimate kuasa doa ini. Kadang-kadang walaupun dari sudut pandangan zahir mata kita ni macam tak ada jalan keluar, doa dan terus doa dan terus doa. Walaupun Allah tak makbulkan sekarang, pada ketikanya, pada masanya pasti Allah akan makbulkan. Kerana ini buktinya. Waktu ini Ashabul Kahfi tak tahu pun apa yang diorang nak. Ada yang diorang jangka yang Allah akan tidurkan mereka selama berapa ratus tahun. Tak ada, luar jangkaan daripada mereka. Okey, tetapi ini yang terjadi. Okey? Maka dengan ini jangan apa sahaja ini membawa pengajaran yang apa sahaja kita lalui ini doa dan doa dan doa. Tapi kena ada usahalah. Tetapi perlu kita mulakan dengan doa, kita usaha, kita akhiri juga dengan doa. Doa je, doa free kan? Free. Usaha yang kena ada energi sikit, doa free. So doa. Allah cakap Allah akan kabulkan doa bagi mereka yang meminta kepadanya. Jadi kabulkan doa kerja siapa? Kerja Allah. Kerja kita sebagai hamba minta doa. So kita jaga department kita, urusan Allah, biar Allah yang settle. So maknanya urusan kita apa? Doa, minta je. Allah cakap mintalah. Minta sampai satu masa pasti Allah akan kabulkan walaupun bukan dalam cara yang kita jangkakan. Baik, wallahu taala alam. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Minggu hadapan insya-Allah